Okey, pengenalan. Sebelum kedatangan Belanda, Indonesia mengamalkan sistem ekonomi tradisional dengan tumpuannya kepada penanaman padi sawah, penternakan, penangkapan ikan dan tanaman lain. Selain itu, kegiatan ekonomi komersial dijalankan mengikut kemampuan dan keperluan masyarakat. Yang ketiga, Belanda campur tangan di Pulau Jawa menjelang abad ke-19 dan pertengahan abad ke-19. Belanda telah mula meluaskan kuasanya ke pulau-pulau luar. Perluasan kuasa Belanda membawa kepada pembangunan ekonomi yang pesat di Pulau Jawa dan di pulau-pulau luar dalam kegiatan pertanian, perdagangan, perlombongan dan kemudahan asas. Seterusnya, tajuk kemajuan kegiatan pertanian perdagangan, kemunculan ekonomi komersial. Prefer menduduki Pulau Jawa pada tahun 1819 dan disusuli dengan perluasan kuasa British di pulau-pulau lain. Semasa di Pulau Jawa, pentadbiran Raffles mengamalkan sistem ekonomi bebas berdasarkan kepada sistem petani persendirian yang membayar cukai tanah. Sistem cukai tanah diperkenalkan untuk menggantikan sistem kerah. Cukai tanah dibayar berdasarkan kesuburan tanah dan daya pengeluaran tanah dan boleh dibayar dalam bentuk wang tunai atau hasil tanaman. Demi membangunkan ekonomi, Raffles membenarkan pribumi disewa kepada pengusaha luar melalui kontrak penyewaan tanah. Kegiatan ekonomi komersial secara besar-besaran dengan pengenalan sistem kultur, sistem tanaman paksa, sistem roti kopi di Pulau Jawa pada tahun 1830 dengan harapan perkembangan kegiatan pertanian akan mendatangkan hasil yang baik supaya Belanda dapat menyelesaikan masalah kewangannya akibat Perang Napoleon, Perang Belgium dan Perang Jawa. Sistem kultur disusuli dengan dasar liberal yang bertujuan membuka Indonesia kepada pengusaha swasta dan mengurangkan pelibatan kerajaan Belanda. Contohnya kemajuan kegiatan pertanian di bawah sistem kultur, petani menghasilkan 1/5 daripada tanah mereka untuk tanaman ekspor seperti nila, kopi dan tebu. Tanaman ini menjadi tanaman monopoli kerajaan Belanda. Pengenalan dasar liberal merancangkan lagi pembangunan ekonomi Indonesia kerana di bawah sistem laissez-faire, pemodal dan pengusaha swasta berlumba-lumba menanam modal mereka di Indonesia. Tanaman baru seperti getah, kelapa sawit dan tembakau diperkenalkan. Dan pelbagai jenis tanaman baru diperkenalkan di Pulau Jawa melalui sistem kultur dan dasar liberal. Yang pertama ialah tebu. Penanaman tebu sudah lama diusahakan di Pulau Jawa secara kecil-kecilan. Kedatangan Belanda telah mengubah tanaman ini secara komersial sehingga menjadi tanaman ekspor yang penting. Di bawah sistem kultur, tebu menjadi monopoli kerajaan Belanda. Petani diwajibkan menghaskan 1/5 daripada tanah mereka untuk penanaman kopi dan tebu. Kilang gula dibina dengan model barat dan diuruskan oleh orang Eropah. Penanaman tebu semakin intensif sehingga pada tahun 1840 hasilnya 2 kali ganda. Yang keempat, mulai tahun 1870 dengan pengenalan undang-undang gula di Wall, ekspor gula meningkat apabila kerajaan membenarkan penyertaan pengusahaan swasta dalam industri gula. Pada tahun 1880-an, perusahaan gula dikuasai oleh golongan kapitalis dan orang perseorangan dari Eropah. Seterusnya, teh. Satu, Belanda memperkenalkan tanaman teh di Indonesia pada tahun 1824, tetapi penanaman tersebut hanya mendatangkan hasil lumayan pada akhir abad ke-19 melalui pelibatan pihak swasta. Yang kedua, teh dibawa masuk ke Pulau Jawa pada tahun 1624 dari jemput oleh von Siebold, seorang pakar tumbuh-tumbuhan berbangsa Jerman. Yang ketiga, perkembangan perusahaan teh dibantu oleh kemajuan dalam telah menanam dan proses teh. Kaedah pengkhususan diamalkan di Sri Lanka telah diamalkan di Lanka telah dikenalkan di Indonesia pada tahun 1870-an. Pada tahun 1881, Pertubuhan Sokabo Mission Landbo Verenigli menjalin kerjasama dengan pekebun-kebun kerajaan di Bogor Jalinan. Kerjasama ini membawa kepada penubuhan stesen penjumpaan teh pada tahun 1902. Seterusnya, tembakau. Yang pertama, tembakau banyak ditanam di kawasan timur laut Sumatera, Jawa Asia Tengah dan Jawa Timur. Yang kedua, semasa pemerintahan Reta, penanaman tembakau mendapat perhatian yang sederhana. Ketiga, penanaman tembakau di kawasan Bisoski, Jawa Timur hanya berkembang dengan pesat lepas tahun 1860 dengan pengenalan sistem kontrak selama 5 tahun. Di bawah sistem tersebut, pengusaha barat bertanggungjawab menyediakan anak benih, membayar cukai tanah dan membeli hasil itu untuk diproses dan diekspor. Yang keempat,
perusahaan tembakau di Sumatera dimulakan oleh Jacobus Nieuwhuis. Beliau mendapat surat izin daripada pemerintah Sumatera dan bermula menanam tembakau di tepi Sungai Deli. Kejayaan perusahaan tembakau di Sumatera di bawah pimpinan Jacobus Nieuwhuis membawa kepada penubuhan syarikat tembakau Deli pada tahun 1869 untuk menguruskan pengeksportan tembakau. Seterusnya Kina. Kina diperkenalkan oleh orang Portugis dan Belanda pada abad ke-16. Penanaman kina secara ladang bermula pada tahun 1854 di kawasan berhampiran Bandung. Perusahaan ini dapat menarik minat pihak swasta. Perusahaan kina mengalami beberapa masalah tetapi kerjasama kerajaan dengan pemodal swasta dapat mengatasinya. Kerja-kerja penyelidikan dijalankan dan kerajaan memberi lebih perlindungan kepada pengusaha kina. Selain itu, penanam-penanam kina membentuk pertubuhan untuk menghadapi persaingan daripada pengusaha Jerman. Kilang Kainin didirikan di Bandung pada tahun 1898. Contohnya kemajuan kegiatan perusahaan dan perdagangan. Di bawah sistem Kutub Pulau Jawa mula ditarik ke dalam rantaian perdagangan antarabangsa terutamanya adalah ekspor gula. Kilang-kilang gula didirikan kesan dasar kerajaan Belanda yang memberi bantuan modal, jentera dan pengecualian cukai ke atas tanaman. Pada tahun 1840, hasil gula meningkatkan sumber pendapatan kerajaan Belanda. Di bawah Undang-Undang Gula Diwa, pengusaha persendirian dibenarkan mencuburi kegiatan penanaman tebu dan perdagangan gula. Ini menyebabkan golongan kapitalis dapat menguasai pengeluaran gula pada tahun 1880-an. Pelibatan sektor swasta dalam bidang industri gula meningkat daripada 9% pada tahun 1871 hingga 97% pada tahun 1890. Hasil kopi merupakan atau 1/3 daripada nilai ekspor Belanda di Indonesia dan meliputi daripada jumlah keuntungan semua ekspor di bawah sistem kultur. Contohnya kemajuan kegiatan pelombongan biji timah. Kerajaan Belanda mengeluarkan Undang-Undang Pelombongan 1899 berasaskan persetujuan bahawa pihak swasta hanya mengendalikan kerja-kerja pelombongan. Usaha ini adalah untuk melindungi Belanda dan menghalang penyertaan pelabuhan asing. Pelibatan masyarakat pribumi dalam perusahaan biji timah sangat kurang. Tenaga buruh disediakan oleh orang Cina dan modal oleh pengusaha Eropah. Lombong-lombong di Bangka, Biliton dan Singkep terletak jauh dari pusat tumpuan penduduk dan perdagangan. Hanya di Bangkinang terdapat masyarakat Indonesia yang mengusahakan sembilan kecelongokan biji timah dengan jumlah pengeluaran yang kecil. Hanya kemajuan kegiatan pelombongan minyak. Sumatera dan Kalimantan menikmati perkembangan ekonomi yang pesat kesan daripada perkembangan industri minyak. Di Sumatera, industri minyak berkembang pesat di kawasan berhampiran Pangkalan Brandon di utara dan di Jambi Palembang di bahagian selatan. Di Kalimantan, perusahaan industri minyak terdapat di kawasan Balikpapan dan Kutai. Longgokan minyak di Sumatera ditemui oleh AJS Zitke, seorang pengurus firma tembakau tempatan. Beliau telah mendapat keizinan Raja Langkat untuk memulakan kerja pelombongan minyak. Disebabkan masalah modal dan kebakaran, beliau telah menjual surat izin daripada Raja Langkat daripada syarikat di Raja Belanda. Contohnya kemajuan kegiatan pelombongan minyak. Syarikat di Raja Belanda di bawah pimpinan Kessler dengan kerjasama Henry Teding menjadi terkenal di peringkat antarabangsa. Penubuhan syarikat minyak seperti syarikat minyak Deutsche Standard Oil Company dan syarikat di Raja Belanda memesatkan lagi perkembangan ekonomi di pulau-pulau luar. Kemajuan kemudahan asas. Pembangunan ekonomi yang pesat juga disebabkan kemajuan dalam kemudahan asas dan infrastruktur. Jalan raya dibina menghubungkan kawasan penanaman dengan gudang dan pelebuhan. Di samping itu, sistem pengairan yang baik dibina di kawasan penanaman padi dan tanaman ekspor utama. Selaras dengan kegiatan ekonomi komersial, Belanda memperkenalkan institusi kewangan seperti bank kampung dan kedai pajak. Usaha ini bertujuan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat pribumi. Tetapi golongan ini semakin terpinggir kerana tidak dapat bersaing dengan pengusaha swasta yang mempunyai modal besar dan kepakaran tinggi. Pembinaan sistem perhubungan dan pengangkutan membantu pembangunan ekonomi. Landasan kereta api yang menghubungkan Semarang dengan Surakarta dan Betawi dengan Bui Tenzong siap dibina pada tahun 1873. Landasan kereta api melalui kawasan penanaman tebu dari Surabaya ke Malang mula dibina pada tahun 1875. Selain itu, muncul pelabuhan baharu di Surabaya, Makassar dan Balawan. Sistem perhubungan moden turut diperkenalkan seperti pos, telegraf dan telefon.
Syarikat dan bank seperti Bank Perniagaan Belanda Hindu, Bank Kolonial Syarikat Perkapalan Rotterdam Lloyd dan Syarikat Perdagangan Belanda memberi kemudahan pinjaman kepada golongan pengusaha dan pemodal swasta untuk buka dan mengendalikan kegiatan pertanian di Indonesia. Namun, pembangunan infrastruktur dan kemudahan asas hanya terdapat di kawasan bandar dan kawasan kegiatan ekonomi utama. Jadi saya menyerahkan kepada Nur Izzati untuk mengubah sains dan pendidikan di Indonesia. Boleh start dah? Boleh. Okay, Assalamualaikum. Saya akan membentangkan tentang pengubahsuaian dalam pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia tertumpu kepada pendidikan agama Islam di sekolah pondok. Sekolah pondok di bawah pengawasan golongan agama seperti ulama. Sebelum kemunculan Islam di Asia Tenggara, golongan rakyat tidak diberi peluang menuntut ilmu. Di bawah pengaruh Hindu-Buddha, pendidikan hanya terbatas kepada golongan bangsawan di istana, keraton atau di kuil Hindu-Buddha. Matlamat pendidikan adalah untuk melatih pelajar dalam hal keagamaan, adat resam, pentadbiran dan ketenteraan. Sistem pendidikan tradisional beransur-ansur lenyap dengan kedatangan Belanda ke Indonesia. Bentuk pendidikan tradisional yang menegaskan ajaran agama Islam digantikan dengan sistem pendidikan sekular. Next, Halimi. Dah. Pada tahun 1849, Belanda menubuhkan sekolah rendah kerajaan yang pertama. Pada tahun 1852, maktab latihan perguruan ditubuhkan. Bilangan sekolah meningkatkan berikutan penubuhan Jabatan Pendidikan Islam pada tahun 1854. Pada tahun 1864, Belanda membuka Eroprisila School, sebuah sekolah rendah kepada masyarakat Indonesia yang layak. Sebelum itu, sekolah ini hanya terhad kepada anak orang Belanda. Penjajah Belanda mengamalkan sikap diskriminasi dalam menyediakan kemudahan pendidikan. Mereka lebih mengutamakan sekolah yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dan menyebabkan sekolah pendidikan tradisional kurang popular. Belanda hanya memberikan pendidikan pada peringkat rendah dan asas kepada orang Indonesia. Pentadbiran Belanda mengutamakan anak golongan priai. Golongan ini diberikan pendidikan yang tersendiri dan diasingkan kepada anak orang kebanyakan. Sekolah iaitu sebuah sekolah elit tahap tinggi berasaskan model barat dibina untuk anak golongan priai, golongan bangsawan dan golongan berada. Penjajah Belanda memperkenalkan pendidikan barat kepada anak golongan tersebut untuk menyediakan mereka memenuhi jawatan rendah dan dalam perkhidmatan awam. Sekolah tweedy kelas adalah untuk anak orang kebanyakan yang tinggal di bandar. Bahasa pengantar yang digunakan ialah bahasa Indonesia. Lulusan sekolah ini akan melanjutkan pelajaran dalam bidang perniagaan, teknikal dan vokasional disebabkan masalah keuangan. Sekolah jenis ini kurang berfungsi. Belanda memperkenalkan sekolah Volks dan sekolah Volvo-School untuk masyarakat tempatan di kawasan luar bandar. Tahap sekolah Volvo-School lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah Volks. Sekolah Volvo-School merupakan sekolah lanjutan selama 3 tahun untuk pelajar yang layak. Bahasa pengantar di sekolah ini ialah bahasa Indonesia atau dialek tempatan. Sistem pendidikan yang disediakan oleh penjajah Belanda kurang mendapat sokongan masyarakat pribumi atas faktor-faktor berikut. Yang pertama, bangsa Indonesia dikenakan bayaran yuran yang tinggi berbanding dengan anak orang Belanda yang dikecualikan bayaran tersebut. Kecuali ibu bapa yang berpendapatan tahunan lebih daripada 1,200 gulders. Yang kedua, pendidikan tahap tinggi dan berasaskan model barat dihaskan bagi orang Belanda kerana peluang pekerjaan memerlukan kelulusan dan pendidikan yang baik. Yang ketiga, kemudahan pendidikan yang disediakan amat terhad.
Kesan daripada dasar diskriminasi dalam aspek pendidikan. Bangsa Belanda yang mendapat pendidikan tinggi mulai berjaya menduduki tempat tertinggi dalam hierarki sosial di Indonesia. Ini diikuti oleh orang Indo-Belanda, orang Eropah beragama Kristian dan orang Cina. Dasar diskriminasi Belanda ini menjadi salah satu faktor pencetus gerakan nasionalisme pada awal abad ke-20. Sekian, terima kasih.